Beri tepukan juga. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sebut kita, tuan-tuan sebut boleh 3 kali, boleh ya? Sebagai pemanah dulu kata kita hujan ni. Kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang diraikan semua div-div kehormat pimpinan-pimpinan kita yang ada pada hari ini. Saya tidak akan ambil masa yang panjang, sementara kita menunggu juga ucapan daripada para pimpinan-pimpinan kita yang sedang berjuang pada hari ini di lapangan. Dan yang paling dialukan sebenarnya ialah tuan-tuan dan puan-puan yang sebenarnya adalah merupakan kuasa sebenar dalam negara ini. Kerana undi adalah di tangan tuan-tuan semua. Ini yang perlu kita fahami. Bukan mereka-mereka yang berada di sana itu sekarang, sama ada yang telah pun menabuk atap daripada belakang, membuat satu jajaran kuasa, mentadbir kerajaan secara yang begitu menduka cita, menyusahkan rakyat sehingga hari ini. Baik tuan-tuan, sedikit dalam ucapan saya untuk malam ini, bagi tuan-tuan mengetahui dengan rasa hati, dengan perasaan hati, mengapa sebenarnya untuk kita pada hari ini mengundi Pakatan Harapan. Apakah kerana kita hari ini dihadirkan dengan seorang bakal Perdana Menteri yang turun bagaikan Imam Mahdi? Tidak, tuan-tuan. Tetapi inilah barisan. Dan juga kita akan bakal mempunyai Perdana Menteri yang mempunyai hati dan nurani untuk bercakap hal yang benar dan berani demi rakyat. Kerana inilah kekurangan yang ada pada negara hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kerana kita semua ini lebih cerdik daripada Barisan Nasional atau Pakatan Nasional. Yalah, ada juga yang pasu bunga, ada duduk dalam jajaran-jajaran ini. Namun kerana mereka-mereka di barisan yang lain itu cerdik, mereka tu kita tak boleh tumpang senang. Tetapi kerana sikap mereka yang lebih berminat nak sakau, maka kita berdepan masalah yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kita akan nak menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri. Bukan hanya kerana semata-mata rekod cemerlang yang pernah beliau miliki sebagai Menteri Kewangan. Yang ini kita boleh baca dalam sejarahnya dan pernah kita rasa dalam kejayaannya. Tetapi kerana beliaulah satu-satunya individu pemimpin yang ada, yang sebelum ini pernah berada juga dalam pentadbiran, yang berani nak berdepan dengan sebarang kemungkaran dan juga kapitalis yang sedang menyusahkan rakyat pada hari ini. Tuan-tuan ya, semua kita alami masalah yang kita sedang bergelut sekarang. Betul? Harga barang naik, ringgit jatuh, kita faham, kita rasa. Ada sesetengah barangan yang kita pun pelik. Bagaimana boleh menjadi mahal juga sedangkan kita ini adalah negara yang mengeluarkannya. Saya beri contoh. Minyak masak mahal tak sekarang? Mahal. Nak dapat yang kampit RM2.50 sukar. Walaupun disebut ada, payah nak dapat. Tetapi negara kita menghasilkan minyak sawit. Betul? Ya. Lalu mengapa jadi mahal sangat? Yang jatuh harga lah. Bukan jatuh ringgit tu jatuh ringgit lah. Tapi yang kita boleh keluarkan sendiri, mengapa? Sebab kerana cara kita ini terlalu melihat kepada pasaran masa hadapan, kapitalis pengeluar yang ada, dekat mana tinggi, yang itulah yang kita jual. Ia tak salah. Tetapi apakah tak boleh 10%, 20% daripada pengeluaran yang ada, jual dalam negara ni dengan harga yang untuk rakyat? Kelapa sawit ditanam di atas tanah air kita. Apa salahnya untuk berikan sedikit kuota itu kepada rakyat bagi menampung keluh kesah rakyat ni? Tetapi sebab tidak ada seorang pemimpin daripada Barisan Nasional ataupun Kerajaan Pakatan Nasional sebelum ini yang berani nak duduk di depan bercakap
perkara seperti ini, guna kuasa yang ada, kerana mungkin sebahagian daripada mereka juga ada kepentingan kepada kumpulan-kumpulan pemodal seperti ini, ataupun nak mendanai parti-parti mereka, jadi mereka berdiam kaku. Selagi boleh ambil untung, ada CEO 100,000, 200,000, diam semuanya. Hanya individu yang seperti Anwar Ibrahim ini yang pernah berani bercakap perkara seperti ini. Tapi apakah beliau cakap saja? Tuan-tuan, beliau bercakap saja ke? Tidak. Dalam rekod pentadbiran beliau ini pernah dibuat. Contoh saya beri lagi supaya tuan-tuan faham sebab mengapa kita nak pilih beliau ni jadi Perdana Menteri. Melalui kemenangan ahli-ahli parlimen kita dalam Pakatan Harapan. Tuan-tuan tengok, beras mahal tak harga sekarang? Mahal? Ya. Kita betul boleh hasilkan beras, tetapi belum solid 100%. Maka kita perlu import. Dahulu tuan-tuan, kadar import ini, bila kita import sesuatu, kita kena terbitkan permit import. Bila terbitkan permit import, pada zaman ketika Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, kuota pada permit import ini diberikan kepada kumpulan persatuan peladang, diberikan kepada kumpulan persatuan nelayan, supaya keuntungan yang dapat itu daripada import yang masuk diserahkan kepada petani dan peternak melalui dividen. Dapatlah duit sikit kepada orang-orang miskin, petani di bawah, nelayan di bawah. Namun bila beliau ditendang dalam pentadbiran, maka kuota import yang seperti ini diambil, diserahkan kepada seorang Melayu sahaja, dibernas, maka kayalah seorang Melayu yang seperti ini. Kita pun hanya dapat bangga, oh ada Melayu yang bilioner. Tetapi rakyat macam mana? Rakyat maka berhancurlah jawabnya. Petani kekal dengan cara yang begitu miskin sekali, tak dapat apa pun nikmat yang ada dalam tanah air ini. Jadi pemimpin yang mempunyai pemikiran untuk meletakkan rakyat dulu di depan itu tidak ada dalam kerajaan yang ada sekarang ni. Hal-hal seperti ini hanya dimiliki oleh wibawa seperti orang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni cakap macam ni bukan nak bodek beliau, tapi benda yang beliau dah buat. Maka kerana itu, mahu tidak mahu tuan-tuan, anda perlu untuk mengundi Pakatan Harapan, kerana dengan itu menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita selepas 19 November ini. Ini kena letak prioriti ini. Kalau kita tak dapat rasai perkara ini, kepentingan ini, kita tak akan boleh selamat keluar daripada kemelut ekonomi, politik, sosial yang kita sedang hadapi. Tuan-tuan, malam kita dipanggil ni, dengan hujan, dengan sebagainya ni, dipanggil pilihan raya pada waktu seperti ini. Satu pilihan raya yang dipaksa ke atas anda. Perikatan Nasional sebut bahawa kami ini kerajaan yang best. Best saja. Bersih, stabil. Dakwa mereka bersih hanya kerana tak ada kes mahkamah. Mungkin orang tak tunjuk lagi pada kamu. Hari ini Rafizi dah bercakap perkara tu. Tunggu masalah nanti. Baik, tapi bersih ni tuan-tuan. Sebuah kerajaan yang kita nak sebut bersih, bukan semata-mata kerana dia tidak ada terpalit kes rasuah atau kes mahkamah. Bersih ini dia perlu ditampilkan dengan set kepimpinan yang efisien dan bukan makan gaji buta. Ini 70 menteri, termasuk timbalan menteri, ketika keadaannya susah, ada timbalan menteri yang bercuti 2 bulan keluar negara. Gaji ambil. Bersih ke itu? Itu pun tak bersih. Dalam keadaan yang menyukarkan seperti itu, kamu bina sebuah kerajaan istihad darurat politik, menyebabkan kabinet tidak bersidang, maka ahli-ahli MP tidak punya peranan, gaji bergerak juga rakyat bayar. Anda mencipta situasi supaya keadaan tidak bersih. Ini bentuk pemerintah yang ada. Selagi mereka boleh manipulate kuasa,
maka buat sedaya upayanya. Nak kekal pegang juga. Ini bukan contoh kerajaan yang bersih. Jadi tuan-tuan, stabil. Bab stabil yang mereka sebut, ini adalah satu benda yang paling kelakar. Sebab rakyat tengok bahawa kamu tu tak stabil. Ingat tuan-tuan, selepas daripada jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan secara pintu belakang, kita bertukar 3 kali Perdana Menteri, jatuh sesama mereka. Kita bertukar Menteri Besar, berlaku pilihan raya negeri demi pilihan raya negeri. Rakyat ada yang gantung bendera putih, kemudiannya lagi ada yang bunuh diri. Dalam keadaan macam ni tuan-tuan, bolehkah kita sebut kamu tunjukkan model kerajaan yang bersih dan stabil? Perikatan Nasional, kamu bercakap apa ni? Tiba-tiba nak menyusahkan rakyat balik, konon dengan bangga mari ke depan, nak sebut bangga kami bersih dan stabil. Kamu ketika dalam kerajaan 30 bulan menunjukkan satu ketidakstabilan yang menyusahkan rakyat. Ini bentuk pemimpin Melayu kita sendiri. Saya pun malu ada pemimpin seperti ini, yang duduk di hadapan bercakap dengan tak tahu malu kerana rekod tak menunjukkan sebegitu. Tuan-tuan, tak ada pilihan dah. Habis. Kita tak boleh bergerak ke belakang. Jangan duk dengarlah cerita-cerita hantu mengarut ni. Yang tu ada komunis, yang itu ada manusia LGBT, yang itulah nak merungkai perlembagaan, yang itulah nak nak mengancam Islam. Semua perkara-perkara ini tuan-tuan, tidak hanya nak menyembunyikan kegagalan kamu. Sepanjang kamu duduk mentadbir selama 30 bulan, yang lebih lama daripada 22 bulan itu, tak mampu nak bercakap penawaran baru kepada rakyat, maka fitnah demi fitnah dibuat. Itu sahaja upaya yang ada pada 2 jenis lawan kita dalam pilihan raya yang akan datang ini. Jadi tuan-tuan, tak mau ambil masa panjang, speaker kita pun masih lagi ramai. Anda balik, beritahu kepada saudara mara, beritahu kepada rakan dan juga adik-beradik yang ada. Kali ini mesti undi Pakatan Harapan. Kerana jika tidak, kita akan berdepan tahun 2023 nanti ini keadaan kemelut yang lebih berat lagi. Ingat, Tengku Zafrul Menteri Kewangan tu, dalam bajet yang dia umum kemudian Parlimen bubar. Tuan-tuan rasa harga barang hari ini dah mahal? Tuan-tuan rasa hari ini kesukaran mendapatkan stok barang macam-macam? Tuan-tuan rasa semua perkara yang menyusahkan kehidupan seharian anda? Bajet yang dia bentang itu, dia tarik lagi 17 bilion untuk subsidi. Bermakna tahun depan, kalau naik kerajaan ini, tuan-tuan akan melihat bencana keadaan, pengangguran, kenaikan harga barang, inflasi yang jauh lebih teruk daripada yang anda sedang rasa sekarang. Tak boleh tidak. Kita mesti undi Pakatan Harapan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan semula kepada kita sebagai rakyat yang berdaulat dalam negara ini dan melangkah lebih baik di masa-masa akan datang. Sekali lagi, kita. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.